Fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik ni, this is very important topic. Sangat-sangat penting. Okay, saya kelaskan dia sebagai level 5. Level 5 ni adalah topik yang sangat-sangat penting dalam MS. Jumpa lagi kita, saya adalah Tim Firdaus. Let's go. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, tajuk fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik. Campur-campur bahasa Melayu bahasa Inggeris. Okey, fungsi kuadratik iaitu bab apa? Bab 3 kan? Bab 3. Bab 3 bagi KDSM Form 5. Tapi bagi yang KSSM, dia adalah bab 2. Okey, fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik ni, this is very important topic. Sangat-sangat penting. Okey, saya kelaskan dia sebagai level 5. Level 5 ni adalah topik yang sangat-sangat penting dalam MS. Okey, ramai sebenarnya gagal MS disebabkan tajuk ini tak dapat kuasai dengan baik. Macam mana sir? Kenapa? Apa masalah dia? Kenapa tajuk ni penting sangat? Actually sebenarnya untuk pengetahuan semua, tajuk ni lah adalah core dalam AdMaths. Okey, dia core dalam AdMaths. Kamu akan jumpa setiap tajuk. Setiap tajuk kamu jumpa. Faham ke? Setiap tajuk kamu jumpa. Tapi bila kamu mahir tajuk ini, tajuk lain kamu akan nampak signal. Oh macam ni. Oh macam tu . Jadi kalau kamu ada masalah tajuk ini, make sure ambil 1 minggu masa, buat betul-betul latihan 30 minit, fokus AdMaths, kan, set masa dia, faham set masa latihan 30 minit, fokus satu tajuk 1 minggu, 3 hingga 8 soalan sahaja. Faham tak? Kalau 3 jam kamu study, itu mengarut. Belajar AdMaths 3 jam mengarut. Buang masa, kau buang masa banyak. 30 minit cukup. Siapa kata tak ada masa lagi, memang nak kena luku masa. Faham tak? 30 minit je set masa untuk AdMaths. Tapi have to do it every day, setiap hari. Kalau kamu tak buat every day, kamu punya kemahiran akan lambat meningkat. Jadi kalau kamu lambat meningkat, jangan salahkan orang lain. Kan? Dalam AdMaths ni 80% adalah skill dan 20% adalah info. Kalau kamu orang yang kurang training, kurang buat latihan, maka exam awak mesti di antara markah ini. Setuju? Setuju tak? Siapa yang buat latihan tapi markah dia di antara ni, confirm kurang buat latihan. Cuba check balik. Maksudnya skill dia tak cukup power. Boleh faham? Setuju? Setuju Tengok fungsi kuadratik. Apa yang penting dalam tajuk ini yang saya akan cover nanti. Alright, saya padam dulu ni. Okey, kita buat checklist. Saya suka belajar, saya akan buat checklist yang pertama. Okey, yang pertama adalah pasal graf fungsi. Graf. Lepas ni kita akan pergi pasal graf. Yang kedua, maksimum minimum. Maksimum minimum point. Titik maksimum minimum. Betul? Penting. Okey, yang ketiga, pembeza layan. Apa benda pembeza layan tu? Siapa tak tahu? Saya sebut pembeza layan, apa benda? What? Kan? Sebut pembeza layan pun tak tahu apa. Ingat tu yang B02 tolak 4 AC. Lepas tu more than 0, less than 0 atau equal to 0. Yang mana satu? Betul tak? Ramai confuse dia pasal benda tu. Okey, pembeza layang. Lepas tu satu lagi, yes, duduk kat sini sepatutnya. Okey, nama dia adalah maximum minimum yang tu.
apa namanya, apa nama apa? A, X tolak tambah P kuasa 2 tambah Q. Ni apa benda ni? Persamaan maksimum minimum. Yes. Persamaan maksimum minimum. Minimum. Benda sejenis ni kan. Alright, kejap lagi kita akan cover one by one. Ready? Bersedia? Okey. Bila saya buat ni, kamu praktis buat bersama-sama dengan saya. Okey? Okey, kejap lagi insya-Allah sebenarnya kita ada 3 slot. Okey, kita ada 3 slot hari ni. Boleh 3 slot. Kita akan buat, lepas tu kalau dah cukup masa kita, saya akan bagi rehat sekejap. Apa tu kamu pergi minum air ke apa semua. Kan? Lepas tu kita akan masuk balik. Lepas tu masuk balik, kita pergi slot yang kedua. Slot yang kedua saya cerita-cerita lagi. Korang kena tipu lagi apa banyak semua. Kan? Lepas tu kita ni lagi. Okey? Lepas tu kita masuk slot ketiga. Okey? Ready? Saya nak padam. Okey, pertama sekali kita nak cerita pasal graf. Ready? Bersedia? Alright. Okey, everybody semua buat graf ni. Sini 1, sini 3. Okey, ini 1. Sini 1, sini 3. Okey. Graf ni bermaksud dia macam ni. Kalau kita nak tahu dia punya apa ni kita panggil persamaan lengkung. Maknanya X tolak 1, X tolak 3. Bila kita kembangkan dia, kita akan dapat ni ikuti 0. So maksudnya 4 pula. X kuasa 2 tolak dengan 4X tambah dengan 3 sama dengan 0. Okey, ini adalah persamaan dia. Okey, bermaksud ini adalah Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah dengan 3. Okey, sepadan benda ni. Okey, ini nama dia apa? Persamaan lengkung. Tulis. Ini persamaan kita nak kenal hari ni. Okey, masalah pelajar dalam MAT sebab dia tak kenal. Bila tak kenal, maka dia tak faham soalan. This is the way how to learn at maths. Okay, first kita kena kenal, baru kita faham. Faham Kenal, baru faham. Okay, ini adalah persamaan lengkung. Ni, 1 dengan 3 ni apa benda? Apa tu? Siapa boleh cakap? Siapa boleh bagi tahu? Okay, 1, 2, 3. Ada? Yes! Ini adalah punca. Inilah namanya punca ataupun root. Ramai duduk cari hilang punca. Kan? Berapa punca? Satu punca? Ni punca? Kan? Kenapa ada punca? Sebab ni sama dengan kosong. Ramai pula confused. Kan? X kuasa 2 tolak dengan 4X tambah dengan 3 sama dengan kosong. Sir, kenapa sama dengan kosong, sir? Tanya, kenapa sama dengan kosong? Kan, kenapa sama dengan kosong? Lu confused. Dah kalau sama dengan kosong nak kira apa lagi? Betul tak? Nak kira apa lagi kalau dah sama dengan kosong? Actually sebenarnya, apa yang kosong? Yang sebenarnya ini adalah Y. Ini adalah Y. Kenapa dia equal to 0? Sebab pada garis ni. Ni perasan tak garis ni? Ini adalah paksi Y, ini adalah paksi X. Pada garis ini, di mana 2 poin ini bertembung, di sinilah Y sama dengan kosong. Faham? Jadi, bila kita samakan dengan kosong, that's why bila kita kembangkan dia akan jadi X tolak 1, X tolak 3. Dan inilah dipanggil sebagai root. Root 1, root 2. Faham? Yang tu? Jadi, faham? Ada yang kata, baru faham hari ni, sir. Baru faham hari ni cari root dia.
Sebab tu dulu ada 3 keadaan. Tak apa, pasal keadaan tu kejap lagi kita cerita. Okey, faham yang ni? Faham? Faham yang ni? Sebelum saya pergi lebih lanjut, apa yang saya juga nak terangkan. Baik, dalam proses ini, ingat tak? Kita nak cari ada satu poin kat sini. Okey, poin apa ni? Okey, nama dia poin apa? Ini adalah P, sini adalah Q. Ini nama dia adalah titik minimum. Titik minimum. Macam mana nak dapat titik minimum ni? Soalan. Macam mana nak dapat titik minimum? Ni. Okey, ramai yang tak tahu sebenarnya macam mana sebenarnya kita nak ni. Kita guna computing square. Ingat tak? Ingat computing square? Okey, computing square ni macam mana? Okey, untuk buat computing square ini B. Okey, kita kena buat apa? Alright, kita kena tambah X kuasa 2 tolak 4X. Okey, tambah negatif 4 per 2 kuasa 2. Bila kita tambah dan kita tolak adalah negatif 4 per 2 kuasa 2. Lepas tu kita masukkan sini, ni adalah 3. Okey, di sini dia bukan kosong. Dia adalah Fx. Di mana Fx? Ini adalah Y. So di sini adalah Fx ni. Okey. So macam mana kita nak buat ni? Selesaikan dia. Kita simplekan dia. Ini jadi negatif 2. Di sini adalah 2. Okey. Ready? Okay, ready? Okey. Untuk kita tengok sini. Ini. Nampak tak ini adalah negatif 2 ni? Okey, ambil ini. Letak dalam satu, saya padam ini. Letak dalam satu kurungan. Ambil X, ambil negatif 2 letak, kemudian kita kurung. Boleh faham? Ini. Kenapa ni tiba-tiba hilang? Negatif 4 ni tiba-tiba hilang, kenapa? Actually sebenarnya apa yang berlaku adalah ini kita sedang faktorkan dia. Kalau kita kembangkan ini, kita akan dapat ini balik semula. Okey? Boleh cuba. Faham Okey, bila dah dapat ini, ni jadi tolak negatif 2 kuasa 2 dia jadi 4. 4 tambah dengan 3. Negatif 4 tambah dengan 3. Dia akan jadi 1. Betul? Macam tu? Faham? Okey. Ini X tolak 2 tambah dengan 1. Baik. Apa nama dia ni? Biasa nampak kan? Biasa nampak tak? X sama dengan X tambah dengan P kuasa 2 tambah dengan Q. Okey? Ini tolak. Biasa nampak tak benda ni? Nampak tak tu? Ini persamaan apa nama dia? Siapa boleh sebut? Ini persamaan apa nama dia? Ini persamaan apa ni? Penyempurnaan kuasa 2? Bukan. Tapi kaedah dia kena penyempurnaan kuasa 2. Baru dapat ini. Simetri? Bukan. Simetri. Kejap lagi. Persamaan apa? Tangent? Lagi bukan. Kamu lah. Fungsi? Memang fungsi. Ini memang fungsi. Fungsi apa? Orang mengarut-ngarut Rupanya ramai tak tahu rupanya ya. Persamaan kuasa 2. Salah. Cuba lagi. Saya nak tunggu. Siapa yang tahu? Persamaan serentak. Persamaan kuadratik. Salah. Kuadratik salah. Dia letak dalam soal. Itu tanya ke jawapan? Fungsi kuadratik. Salah juga. Curve yang ni. Persamaan fungsi kuadratik. Sah, korang ni memang faham surface. Persamaan linear, lagi tak betul.
Persamaan lengkung. Ini persamaan lengkung. Tengok dah mula mengarut-ngarut. Okey. Note. Ramai sangat mengarut ni. Take note. Ini nama dia adalah persamaan maksimum atau minimum. Kenapa atau? Persamaan apa? Maksimum minimum. Itu nama dia. Kenapa? Ini adalah persamaan maksimum minimum. Kenapa? Dia yang menunjukkan poin ini. Nampak tak P? Nampak tak Q? Faham Persamaan maksimum minimum. Ini dia. Biasanya dalam exam dia bagi siap-siap benda ni. Tapi ramai pelajar dia pergi kembangkan dia. Apakah hal pergi kembangkan? Salah. Okey? Bila dah dapat benda ni, kita ambil je point. Okey? Dah dapat ini Okey? Dah dapat ini. Okey, tahu tak ini apa? Ini adalah P. Ini adalah Q. P tu apa? Q tu apa? Tengok. P ni adalah, okey, saya tulis kat sini. P adalah okey, nilai X yang sepadan. Boleh nampak tulisan saya? Boleh Mana dia nilai X sepadan? Ini dia. Ini. Okey, Q apa? Q nama dia adalah nilai maksimum atau minimum. Dalam kes ini, graf ini adalah graf minimum. Jadi, Q ni adalah nilai minimum. Faham ke? Faham? Buat note. This is very important. Note. Boleh? Okey. Dapat. Alright. So, macam mana nak isi? Nak isi dia, senang je. Tengok P. P kalau negatif 2, di sini dia terbalik. Kalau negatif 2, di sini akan jadi positif. Q, dia positif. Ambil dia, letak jadi 1. Logik tak? Logik tak? Di sini 1, di sini 2. Logik? Logik? Faham? Fahamkah? Adakah faham? Kan? Banyak soalan sebenarnya yang melibatkan benda ni. Ramai sebenarnya yang keliru. Kejap lagi, slot kedua, kita tengok soalan sebagai tunjuk. Contoh. Boleh? Kita nak tengok mana P, mana Q. Sebenarnya, banyak soalan yang melibatkan P dengan Q ni, dia tak perlu kira. Awak tengok, nampak, terus jawab. Tengok, nampak, terus jawab. Betul. Yes, easy. Boleh? Dapat? Faham? Okey, ini namanya adalah nilai maksimum dan minimum di sini. So, ini adalah namanya adalah titik minimum sebab dia dekat bawah. Okey, kalau dia duduk atas, nama dia adalah titik maksimum. Boleh faham? Okey. Dah faham yang tu? Okey, seterusnya. Ini apa benda ni? Sebaik saya ajar tajuk ni. Rupanya ramai tak tahu benda ni rupanya. Nama dia. Okey, saya note sikit sini. Ni apa? Ni ramai tahu lah. Yang ni tahu, ramai tahu. Persamaan paksi. Persamaan paksi simetri. Ini nama dia paksi simetri. Tapi ada ni nilai X dan X sama dengan 2. Ini nama dia adalah apa? Inilah nama dia persamaan paksi simetri. Ini X sama dengan 2 adalah persamaan paksi simetri. Kalau awak jawab 2 saja, contohnya awak jawab 2 je. Salah. Tak boleh. Ini bukan persamaan. Persamaan mesti ada sama dengan. Boleh? Dia tak boleh 2 saja. Ini line of symmetry.
Dan ini namanya persamaan pasti simetrik. Persamaan paling panjang dalam dunia. Setuju?